Sebab itu Allah Subhanahu wa taala dia sebut, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, kata Allah. Dan tidaklah diperintahkan kepada hamba-hamba itu untuk beribadat kepada Allah hanyalah dalam keadaan mereka ikhlas dan mereka membersihkan amalan mereka daripada segala kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. الكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل الصدقين وأخرجني مخرج الصدقين واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan lipat kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah kita masih lagi diberikan ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam tempat yang sangat mulia, iaitulah di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dipilih sebagai orang yang masih lagi mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita pernah sebut orang yang duduk di dalam majlis ilmu dia mendapatkan dua keuntungan yang besar. Yang pertama, orang yang duduk di dalam majlis ilmu, ketika mana dia melangkah daripada rumah dia
nak menuju kepada majlis ilmu. Maka Nabi SAW kata dipermudahkan jalan dia menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila dia dah sampai ke dalam majlis ilmu, maka dia dikira sebagai orang yang sedang duduk di dalam salah sebuah taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni satu kelebihan dari Allah. Kelebihan yang kedua yang akan didapati oleh orang yang duduk dalam majlis ilmu, semakin bertambahlah maklumat dia berkenaan dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan keluar daripada kejahilan dia akan keluar daripada ketidaktahuan dia. Kerana majlis ilmu dia tak menceritakan benda lain, melainkan kita menceritakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ancaman bagi orang yang tidak menambah maklumat di dalam ilmu dia. Kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, orang yang jahil dan dia tidak menambah pengetahuan dia, maka dia terdedah kepada mara bahaya. Dan orang jahil dia terdedah dengan mara bahaya, kerana dia bakal melakukan satu benda yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala orang yang ada pengetahuan, maka dia tahu nak melakukan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri dia. Kerana tu kata Al-Imam Umar Saggaf rahimahullahu ta'ala, dia sebut dengan ilmu dia akan memuliakan manusia, dan ilmu juga dia menghina manusia. Dan tuan, bila ilmu tu dia akan jadi benda yang memuliakan manusia, bila mana ia beramal dengan ilmu dia dan bila dia bertindak mengikut ilmu dia. Dan tuan, maka pada masa tu darjat dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu akan menghina seseorang bila mana satu orang dia tak menambah maklumat dan dia tak tahu nak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia bertindak dengan kejahilan dia. Dan tuan, maka orang tersebut adalah orang yang dihinakan oleh ilmu. Maka kerana tu kita syukur dengan Allah, kita masih lagi dalam lingkungan orang-orang yang mendengar ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Cuma tuan-tuan, cerdik pandai menyatakan ilmu agama adalah ilmu yang sering ianya dicemari, ilmu yang sering diambil alih oleh orang yang bukan ahlinya. Tuan, yang ni bahaya. Kalau ilmu hak lain orang tak berani. Tuan, contoh ilmu berkenaan dengan kereta misalnya, dia tahu kalau kereta rosak dia tak akan hantar kat ustaz, dia akan hantar pi bengkel, dia akan hantar pi workshop. Dan tuan, kerana dia tahu yang boleh baiki dia punya kereta dia orang yang kerja dekat workshop tu. Samalah tuan-tuan, bila mana dia sakit, maka dia tahu nak pi ke hospital, nak pi klinik. Kerana apa? Dia tahu yang ada pengetahuan tentang penyakit doktor. Tuan, tapi ilmu agama sering dicemari.
oleh orang-orang yang tidak ada kelayakan berkenaan dengan dia. Semua orang nak bercakap soal berkenaan dengan agama. Dan tuan, agama ni dia didirikan di atas dalil Al-Quran dan juga sunnah. Dia didirikan daripada pandangan para alim ulama. Dia didirikan dengan kaedah-kaedah di dalam menghadapi akan sesuatu perkara. Kerana tu Nabi SAW doa dengan Allah, Rabbi zidni ilman nafi'a. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan yang ada pada aku dan berikanlah ilmu yang memberikan manfaat. Dan tuan, di doa Nabi SAW. Dan tuan, maka kerana tu, tuan, orang yang nak betul kereta dia ada bahagian dia. Orang yang nak mengubat orang sakit dia ada bahagian dia. Dan tuan, demikian agama ni, ada orang pada bahagian dia, maka kita serahkan kepada orang yang berautoriti. Mudah-mudahan kita tak keliru dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu ada satu orang ulama hadis, dia sebut di dalam kitab dia bahawa ulama juga dia spesialis di dalam bidang dia. Sebagaimana orang-orang yang belajar ilmu dunia, dia jadi pakar kepada bidang dia. Macam tu juga orang agama. Dan tuan, cuma disebut oleh Nabi SAW, ulama itu dia terbahagi dua. Pertama adalah ulama lillah, iaitulah ulama Allah Subhanahu wa taala, dan satu lagi adalah al-ulama usul, iaitulah ulama hak yang jahat. Maka mudah-mudahan kita berpandukan kepada ulama yang membawa manusia kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan, kita sambung lagi pembacaan kitab adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, kita sampai kepada ibarat yang berikutnya. Maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Maka berkata pengarang kepada kitab ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat ilmunya kepada kita di dunia maupun di akhirat. Was-sa'yul mashkuru huwal 'amalul maqbul al-mustawjibu sahibuhu al-madha wath-thanaa'a wath-thawaba al-'azima alladhi la yanqadhi wa la yafna bifadlillahi wa rahmatihi. Maka dia kata, tuan-tuan, was-sa'yul mashkur, dan usaha yang diterima, dia kata. Tuan-tuan, kita masih lagi menceritakan soal berkenaan dengan orang-orang yang nak dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum ni kita terang, tuan-tuan, syarat untuk memasuki syurga Allah dua. Yang pertama, orang tu dia kena benar-benar beriman dengan Allah. Yang tu kita terang secara panjang lebar. Kemudian yang kedua, dia kata wasa'yul mashkur. Syarat yang kedua, untuk seseorang dia masuk ke dalam tempat idaman, iaitulah syurga Allah Subhanahu wa taala, wasa'yul mashkur, adalah amalan yang diterima pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, pengarang kitab ni dia kata lagi, huwal amalul maqbulu,
Amalan yang diterima pada sisi Allah, al-mustawjibu sahibuhu al-madha wath-thana, iaitulah amalan yang apabila dilakukan oleh seseorang itu al-madha, maka amalan dia dipuji pada sisi Allah Subhanahu wa taala, wath-thana'a, dan demikian dia adalah amalan yang disukai oleh Allah, wath-thawabal 'azim, dan dia berhak mendapatkan ganjaran yang besar, pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tu syarat yang kedua bagi orang yang nak memasuki syurga Allah. Dan amalan yang diterima pada sisi Allah ini adalah amalan yang pertama sekali, ianya dilakukan adalah berdasarkan kepada ilmu. Ni yang pertama sekali. Tuan, kerana tu dalam matan Zubat, Al-Imam Ibn Ruslan rahimahullahu ta'ala dia sebut, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu, dan setiap orang yang dia beramal tanpa adanya ilmu, dia kata a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka ketahuilah segala amalan-amalan dia akan tertolak dan juga sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, perkara ni disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab dia Al-Majmu'. Dan tuan, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, siapa-siapa yang beramal kepada Allah tanpa adanya ilmu, dia buat tu dengan kejahilan dia, dan tuan, amalan dia tergantung, dan mungkin amalan dia tidak akan diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, sebab itu ulama dia beritahu kepada kita, ada beberapa ilmu yang wajib dipelajari oleh semua mukallaf. Dan tuan, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dia kata ilmu ni ada dua bahagian. Yang pertama adalah ilmu fardu ain, ni yang pertama. Dan tuan, yang kedua adalah ilmu fardu kifayah. Dan tuan, inilah pembahagian ilmu yang dibahagikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan tuan boleh rujuk perkataan Imam Ghazali ni di dalam kitab Bidayatul Hidayah, pembahagian ilmu kepada dua. Satu fardu ain dan satu lagi adalah fardu kifayah. Dan tuan, tapi ada orang yang kita duk dengar dia buat pembahagian orang yang mengaji sekolah agama, orang yang mengaji kat pondok, yang tu ilmu akhirat, dia kata. Siapa-siapa yang duk mengaji dekat sekolah menengah, sekolah menengah yang mengaji bukan daripada aliran agama, yang tu adalah ilmu dunia, dia kata. Dan tuan, siapa dia yang membahagikan ilmu ni kepada satu akhirat dan satu lagi dunia? Dan tuan, perlu kita faham, dunia dia tidak ada pemisahan antara dengan kehidupan akhirat. Semua yang dilakukan oleh manusia di akhirat ni, esok semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Dan tuan, dan dunia dia merupakan jambatan manusia nak pergi ke negeri akhirat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka dia tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan juga ilmu dunia. Dan tuan, semua ilmu ni dia adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan, kerana tu kalau kita tengok salah satu daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala adalah al-ilmu, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala itu dia ada ilmu. Tuan-tuan, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala esa bagi dia. Maknanya tunggai ilmu ni hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kalaulah esa ilmu ni bagi Allah, maka semua ilmu-ilmu yang ada dekat dunia ni punca dia adalah daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, cuma ulama dia bahagikan ilmu ni dia terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah ilmu fardu ain. Tuan-tuan, ilmu fardu ain ni semua orang dia kena belajar. Semua orang. Sama ada dia doktor, sama ada dia engineer, sama ada dia arkitek, sama ada dia saintis, ilmu berkenaan dengan fardu ain ni dia wajib kena belajar. Tuan-tuan, apa dia yang wajib dia kena belajar? Ada 3 daripada fardu ain ni. Yang pertama sekali adalah tauhid. Ilmu bagaimana dia nak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kalau adalah anak kita yang arkitek, agak-agak dia terlepas tak daripada tuntutan iman tak? Dia tak terlepas. Dia wajib beriman kepada Allah. Dan cara nak beriman kepada Allah wajib mengikuti sebagaimana yang diajak oleh Nabi SAW. Kalau tak, iman dia takkan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, ilmu tauhid wajib atas setiap orang, dia kena belajar. Dan tuan hanya setakat melepaskan tuntutan sahaja. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, daripada ilmu fardu ain ni dia kena belajar, iaitulah ilmu fiqh. Tuan-tuan, ilmu fiqh ni kalau kita tengok dia kena apa? Dia kena sembahyang. Tuan-tuan, dia wajib belajar tentang sembahyang sebagaimana yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalaulah ada anak kita doktor, kalau adalah anak kita arkitek, apakah dia ada pelepasan daripada meninggalkan sembahyang? Tidak. Dia kena dirikan sembahyang. Tuan-tuan, sembahyang ni kata Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu semua sebagaimana kamu semua tengok aku sembahyang, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, tu yang kedua, ilmu fiqh. Dan yang ketiga daripada fardu ain yang wajib dia kena belajar adalah ilmu mensucikan jiwa kepada Allah, ataupun kita namakan dia sebagai ilmu tasawuf. Tuan-tuan, ilmu fardu ain ni semua tak kira dia ustaz, dia ulama, dia orang akademik, semua ni dia kena belajar. Dan tuan, yang fardu kifayah pula lagu mana hak tu? Biologinya, sainsnya, kemudian apa lagi sejarahnya. Dan tuan, yang tu semua adalah ilmu fardu kifayah. Dan tuan, tapi kalau kita nak cerita tentang ilmu ni, sama ada ilmu fardu ain ataupun ilmu fardu kifayah, dia berpunca daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan, perkara ni disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah didatangkan kepada kamu akan ilmu, kata Allah, melainkan sedikit, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan, maka siapa yang memberikan pengetahuan ni kalau tidak Allah Subhanahu Wa Taala? Dan tuan, kalau dia fahamlah pembahagian ilmu ni kepada fardu ain dan fardu kifayah. Dan tuan tengok nah, orang agama dia boleh join dengan orang yang mengaji apa ni akademik ni.
Tuan-tuan, kita boleh gabungkan lalu ada manfaat dia untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hari ini kita tak lebih hanya bercakap, kita kata hak ni adalah konspirasi Yahudi. Yang ni adalah perancangan daripada Yahudi. Tuan-tuan, tapi pernah tak kita didik masyarakat? Tuan-tuan, pernah tak kita didik anak kita supaya ada juga 2-3 orang yang kita hantar mereka ni belajar ilmu perubatan, belajar ilmu saintis, belajar ilmu-ilmu akademik ni. Tuan-tuan, tujuan dia untuk apa? Supaya kita dapat berlawan dengan musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab tu saya cadang, kalau tuan-tuan ada lah 5 orang anak, tuan-tuan 2 orang ni hantar pilah jadi doktor, saintis, arkitek dan sebagainya. Tetapi nak kena pastikan mereka itu sempurna dengan yang fardu ain, iaitulah dengan tauhidnya, dengan fiqh yang dituntut atas merekanya, dan juga dengan penyucian jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apa tidak ada contohkah daripada Islam orang-orang yang macam ni? Ada. Antaranya Ibnu Sina rahimahullah taala. Tuan-tuan, Ibnu Sina ni sebagaimana yang kita sedia maklum, dia terkenal dengan ilmu perubatan. Tuan-tuan, mungkin masa tak ada kalau saya nak cerita macam mana Ibnu Sina dia menghadapi wabak yang terkena di satu tempat oleh seorang ulama yang bernama Al-Bayruni. Karena Ibnu Sina yang selesaikan masalah wabak di tempat Al-Imam Al-Bayruni rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan, Ibnu Sina dia terkenal dengan ilmu perubatan. Tuan-tuan, tapi sebahagian daripada ulama meriwayatkan Ibnu Sina walaupun dia hebat dengan ilmu perubatan, tapi hampir pada setiap hari Ibnu Sina dia tidak pernah lekang dengan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, kita nak doktor yang macam ni, doktor yang bergantung dengan Allah. Tuan-tuan, sebab tu saya suka ada satu doktor ni. Ada sahabat kita dia sakit lutut. Dia sakit lutut. Satu hari dia pergi jumpa dengan doktor ni. Dia jumpa doktor tu, scan lah dia punya penyakit lah. Dia kata, tuan punya lutut ni nak kena buat satu operation, nak kena buat pembedahan, dia kata. Maka kata orang ni, kata kawan kita ni, dia kata, tak apa. Kalau dah kata kena operation, kita operate tak apa. Cuma saya nak tanya dengan tuan doktor lah. Kalau operate saya punya lutut ni, agak-agak boleh lega kan macam sebelum ni? Tuan, doktor ni dia kata, dia kata, saya boleh operate, insya-Allah boleh sembuh. Tapi nak buat asai macam yang Tuhan buat, yang tu saya tak boleh. Tuan, tu jawapan dia. Saya nak operate boleh sembuh tu, insya-Allah sembuh, dia kata. Tapi nak buat sebagaimana yang Tuhan buat dulu ni, tu saya tak boleh. Tuan-tuan nampak tak? Satu orang doktor yang bedah dia. Tuan-tuan, yang nak pegang kaki orang ni dia. Tuan-tuan, yang nak menghadap lutut orang ni dia. Tuan-tuan, tapi dia kenal siapa yang memudahkan kerja dia. Tuan-tuan, dia tahu walaupun dia boleh bedah orang urat sekecil mana, sehalus mana pun, dia boleh gunting, dia boleh sambung balik. Tuan-tuan, tapi tengok perkataan dia. Saya nak buat macam hak Tuhan buat, hak tu tak boleh. Tuan-tuan, dia doktor, tapi dia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalaulah orang Islam dia ada fikir hak yang macam ni. Sebab tu Imam Ghazali, tuan-tuan, dia bahagikan ilmu ni hanya pada 2 sahaja. Fardu ain dan juga satu lagi adalah fardu kifayah. Tuan-tuan, maknanya orang yang mendalami agama ada sumbangan untuk agama Allah. Orang yang belajar pada akademik
Tuan-tuan, dia juga ada sumbangan pada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan maka mudah-mudahan kita boleh faham akan perkara yang seumpama ni. Dan sebab itu Islam ni dia maju. Islam dia merupakan agama yang memajukan umat itu sendiri. Dan kerana apa? Kerana Islam dia adalah agama yang meneroka setiap daripada perkara. Maka dia kata dekat sini, wasa'yul mashkur, dan juga amalan yang diterima itu huwal amalul maqbul. Dia adalah amalan yang diterima, yang mewajibkan orang yang melakukan itu al-madaha wa thana. Dia mendapatkan pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, amalan yang diterima oleh Allah ni, yang pertama sekali, amalan itu dilakukan adalah melalui ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan tuan, Islam dia tak boleh kita ikut kehendak kita. Dia ada dia punya peraturan dia. Kerana tu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda, hendaklah setiap orang Islam itu dia memusuhi segala kejahilan yang ada pada diri dia. Dan kenapa Sayyidina Ali kata kena musuhi kejahilan yang ada pada diri kita? Dan kerana kejahilan ni, dia melakukan benda yang sebaliknya daripada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan, satu hari ada seorang sahabat Nabi SAW. Dia masuk ke dalam masjid Nabi SAW, lalu dia dirikan sembahyang. Dan dia masuk dia sembahyang. Kebetulan masa tu ada Nabi SAW dalam masjid. Nabi tengok, Nabi perhatikan dia sembahyang. Selepas dia beri salam, maka dia pun berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pergi berjumpa. Bila dia jumpa dengan Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'id salatak fa innaka lam tusalli." Ulang balik sembahyang kamu, kerana sesungguhnya kamu belum mendirikan sembahyang. Kata Nabi SAW. Atau sahabat ni sembahyang buat kali yang kedua. Dan tu lepas daripada salam, dia jumpa dengan Nabi. Nabi kata lagi kat dia, "A'id salatak fa innaka lam tusalli." Ulang balik sembahyang kamu, kerana kamu belum mendirikan sembahyang. Dan tu dia sembahyang buat kali ketiga, sampai salam dia jumpa lagi dengan Nabi. Tuan, apa kata Nabi? A'id salatak fa innaka lam tusalli. Ulang balik sembahyang kamu, kerana sesungguhnya kamu belum mendirikan sembahyang, kata Nabi SAW. Tuan, saya duk terbayang, tuan, kalaulah Nabi SAW duk ada lagi pada hari ini. Dan tuan, dia tengoklah kita sembahyang, tak tahu berapa kali kita nak kena ulang kita punya sembahyang ni tak? Berapa kali kamaknya? Itu tak kira lagi. Berapa banyak sunnah Nabi SAW yang kita tinggal daripada sembahyang kita, yang nak menyempurnakan sembahyang itu. Dan tuan, kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdun as-salat. Perkara pertama sekali yang akan dihisab oleh Allah daripada seseorang hamba adalah sembahyang dia, kata Nabi SAW. Tuan, cuba tengok kita punya sembahyang kita lagu mana. Tuan, tengok takbir kita. Tuan, apakah takbir kita mirip kepada Nabi SAW? Tuan-tuan, cuba tengok kita punya rokok kita. Apakah dia mirip kepada Nabi SAW? Tengok kepada wuduk kita. Apakah dia mirip kepada apa yang dikehendaki oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Tuan, berapa banyak dah sunnah-sunnah daripada ibadat kita yang kita tak lakukan lalu kita rugi kerana meninggalkan perbuatan sunnah tersebut. Kerana kita tak pernah pun nak ambil tahu apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya teringat guru kami, guru yang mengajar kitab hikam kepada kami. Beliau ni adalah murid kepada Baba Mit Gunung, Pak Sumit Gunung Kelantan. Pak Sumit Gunung Kelantan ni dia terkenal orang yang begitu memahami akan ibarat daripada kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Dan murid dia kata, kita ni kasih kepada Nabi SAW betul ke? Dan dia kata, anak murid dia kata, yang pernah belajar dengan Pak Sumit Gunung Kelantan. Dan kita ni dia kata ceramah Maulidur Rasul ni sampai teriak apa ni keluar ayat mata. Orang yang duk dengar tu pun macam tu juga teriak lah keluar ayat mata ni. Tapi lepas habis ceramah, lepas sedulang nasi Arab sedulang lagi. Itu tara teriak lah. No. Tadi teriak ni, teriak perjuangan Nabi SAW. Tadi teriak ni, bagaimana Nabi SAW kasih kepada umat dia. Tadi teriak ni, ya Allah punya rindu kepada Nabi SAW. Tapi bila tak makan lepas sedulang, patutnya kata tuan guru kami, bila dah teriak macam tu, bila dah kata rindu sangat kepada Nabi, nak makan pun tak nak. Nak makan pun tak nak dah. Pasal apa? Kerana teringat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni dak tuan, dia tak boleh makan, dia pergi ingat pula ke orang. Terlupa akhlak-akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan, maka berapa banyak daripada ibadat kita yang kita tinggalkan daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat ni bila dia dirikan sembahyang, kata Nabi SAW, a'id salatan fa innaka lam tusalli. Ulang balik sembahyang kamu kerana kamu belum mendirikan sembahyang, kata Nabi SAW. Dan akhirnya sahabat ni tanya dengan Nabi, kata bila kita ditegak patutnya macam ni, no? Bila kita ada kekurangan, patutnya buat sebagaimana yang dibuat oleh sahabat Nabi ni. Dan sahabat Nabi ni bila dah 3 kali disuruh ulang sembahyang, akhirnya dia tanya dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, kaifa as-salah? Ya Rasulullah, macam mana cara sembahyang ya Rasulullah? Dan Nabi SAW ajarkan kepada sahabat ni bermula daripada takbiratul ihram sampailah kepada salam. Maka kata Nabi, inilah sembahyang yang dikehendaki pada syarak. Akhirnya Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu semua tengok aku sembahyang, kata Nabi SAW. Dan tentu yang pertama, syarat amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mesti kena ada ilmu. Dan syarat yang kedua, amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-ikhlas. Dan bila dia buat satu amalan tu, dia ikhlas dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada amalan yang akan diterima oleh Allah melainkan dia ikhlas dengan Allah. Dan satu hari Nabi SAW tanya dengan Jibril AS, ya Jibril, ma huwal ikhlas? Wahai Jibril, apakah yang dimaksudkan dengan ikhlas itu? Dan Jibril dia tak boleh nak jawab. Akhirnya dia pergi naik berjumpa dengan Allah.
Tuan tengok macam mana dilayan orang yang ikhlas dengan Allah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala dia sebut, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa," kata Allah. Dan tidaklah diperintahkan kepada hamba-hamba itu untuk beribadat kepada Allah hanyalah dalam keadaan mereka ikhlas dan mereka membersihkan amalan mereka daripada segala kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada surah Al-Bayyinah ini jelas Allah Ta'ala nak habaq kata, amalan yang diterima pada sisi Allah hanyalah amalan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu taala dia kata, yang dikatakan sebagai ikhlas itu adalah orang yang mensucikan amalan dia daripada segala pandangan makhluk dan daripada segala kehendak, yang dia hendak hanya menyampaikan amalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau saya boleh cerita sikit tak apalah kau noh. Saya pun Isya pun masuk awal pukul 8:11. Tuan-tuan, saya nak cerita sikit ya berkenaan dengan orang yang ikhlas dengan Allah ini. Tuan-tuan, pada zaman salafun salih, nah, cerita ni kami dapat daripada guru kami juga. Tuan-tuan, daripada Yaman di Hadramaut. Tuan-tuan, di zaman salafun salih ada satu orang pelajar yang mana dia beramal dengan semua ilmu dia, sehinggalah ilmu dia menjadi tajam. Dan amalan yang kita duk buat ni, semakin beramal dia semakin tajam. Dan apa dia makna tajam? Dan amalan yang kita buat ni semakin kita buat semakin mendatangkan faedah. Semakin kita buat semakin mendatangkan faedah. Dan ini disebut dalam kitab Al-Qirtas yang dikarang oleh Al-Imam Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Attas rahimahullahu ta'ala pada mensyarahkan Ratib Al-Attas. Dan amalan yang kita buat ni, sembahyang ke, zikir apakah, wirid apakah, kalau kita beramal hari-hari, tuan, makin tajam amalan kita. Maknanya dia semakin mendatangkan faedah, semakin mendatangkan kebaikan. Dan satu hari ada seorang pelajar, apa yang dia dapat daripada guru dia, dia beramal sehinggalah dia diberikan kasyaf oleh Allah. Dan tu kasyaf ni apa dia? Dia tengok orang, dia tahu kedudukan orang ni lagu mana. Dan tu dia tahu, dia tengok orang ni, dia tahu orang ni hubungan dia dengan Allah lagu mana. Dan tu benda ni disebut oleh Nabi SAW, ittaqu firasyatal mu'min li'annahum yanzuru binurillah. Takutlah kamu dengan pandangan orang-orang yang beriman kepada Allah, kerana mereka itu melihat dengan bantuan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata budak ni kerana dia banyak beramal, akhirnya Allah Taala beri kasyaf kat dia. Tuan-tuan, apa kelebihan kasyaf yang Allah Taala beri kat dia? Dia tengok dekat dahi orang, dia tahu orang ni tertulis dekat dahi dia sa'idun, orang yang berbahagia. Dan dia boleh tengok kat dahi orang tu syaqiyun, orang ni adalah orang yang diberikan kecelakaan oleh Allah. Dan tuan, satu hari dia pergi mengaji dengan guru dia, dia pun duduk. Dia duduk dalam majlis ilmu guru dia. Dan tuan, dia tengah duduk, sedang dia buka-buka kitab. Tiba-tiba dia terlihat pada dahi guru dia. Dan tuan, dekat dahi tu guru tu tulis apa? Syaqiyun, orang yang diberikan kecelakaan oleh Allah. Allah, aib sungguh. Tuk guru tulis dekat apa ni dahi dia, tertulis apa? Syaqi, adalah orang yang diberikan kecelakaan oleh Allah. Dan dah macam tu budak ni pun dia serabut perut. Nah,
Awaklah, dia kata, Tok Guru ni orang yang aku sanjung. Tok Guru ni adalah orang yang aku muliakan. Tapi pasal apa? Ada tertulis dekat dahi dia, orang yang diberikan kecelakaan oleh Allah. Tuan, menyebabkan dia tak hadir lagi dah pengajian. Guru dia lama dia tak hadir. Sehinggalah guru ni tengok-tengok anak murid dia, tengok dia tak main. Tuan, maka Tok Guru pun pergi ziarah kepada pelajar ni. Dia tanya dengan pelajar ni, awak dah lama sangat tak hadir apa ni pengajian. Tuan, apa jawab anak murid ni? Dia kata, tak ada apa, Tok Guru tak sedap badan. Dia kata. Tuan, moga dia nak cakap dengan Tok Guru, dia berasa malu. Pasal apa? Tok Guru ni orang yang diberikan kecelakaan oleh Allah. Dan dia kata, saya tak sedap badan. Tok Guru dia kata. Tok Guru tanya lagi, hang cakap betul-betul, hang tak mai kelas ni pasal apa? Maka bila ditekan oleh Tok Guru dia, akhirnya dia kata, Tok Guru, saya diberikan kelebihan oleh Allah. Saya boleh tengok dekat dahi orang ni bahagia ataupun orang ni celaka. Minta maaf Tok Guru, dia kata. Satu hari saya duduk dalam majlis pengajian Tok Guru, saya nampak di dahi Tok Guru tertulisnya perkataan syaqi, iaitulah orang yang diberikan kecelakaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuatkan saya keliru, dia kata. Dan lalu Tok Guru dia kata apa? Kalaulah kerana tulisan celaka di dahi aku ni, aku dah tahu perkara tu semenjak 40 tahun yang dulu lagi dah. Aku tahu bahawa aku ni tergolong dalam golongan orang yang syaqi, orang yang celaka. Tuan, guru ni dia dah tahu 40 tahun dulu dah. Tuan, guru ni kata apa? Dia kata, waladi, wahai anakku, dia kata, kerja kita adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, nak memasukkan manusia ke dalam syurga atau neraka, yang tu kerja Allah. Kerja kita adalah sebagai hamba, kita buat apa-apa yang diperintah oleh Allah. Kerja kita adalah melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nak masuk syurga, nak masuk neraka, yang tu kerja Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan masuk campur urusan Allah Subhanahu wa taala. Tuan, lalu Tok Guru ni kata, esok ni mai hadir ke dalam majlis semula. Hadir apa ni belajar semula. Dan tuan, anak murid ni dia tersedak, dia kata betul juga kata Tok Guru. Nak masuk syurga neraka bukan kerja kita, kerja Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, esok hari dia pergi ke majlis guru dia sekali lagi. Dan tuan, dia tengok dekat dahi guru dia tertulis perkataan apa? Sa'idun wa sa'idun wa sa'idun. Dan tuan, 3 tulisan Sa'id. Dan tuan, Sa'id maksud dia apa? Orang yang berbahagia. 3 ditulis di dahi dia. Orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia. Dan tuan, akhirnya Tok Guru tanya, macam mana hari ni dia tak? Dan tuan, pengajaran yang kita boleh ambil daripada cerita ni, orang yang bila mana dia buat sesuatu bukan kerana nak sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka menyebabkan amalan dia akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, yang ni yang kita nak cari dalam amalan kita, bukan nama, bukannya kemasyhuran. Bahkan kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, man ahabba syuhra, siapa-siapa yang cintakan kepada kemasyhuran, ma sadaq, ketahuilah dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan maka amalan yang menyebabkan seseorang itu diterima, yang menyebabkan amalan itu dapat pujian dan juga pahala yang besar dari Allah, ketika mana dia mempersembahkan amalan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, tadi Jibril AS tanya dengan Allah, kerana Nabi kita tanya apa itu ikhlas,
Akhirnya Allah Ta'ala kata, al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas, dia merupakan salah satu rahsia daripada rahsia aku. Dan aku akan letakkan sifat ikhlas ini kepada hamba-hamba yang aku kasih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang beramal dengan ilmu dan sekaligus kita beramal dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, nanti kita akan sambung lagi pada ibarat yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.